Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubaraka wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita mengetahui bahawasanya peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah peristiwa yang begitu agung. Peristiwa yang berlaku ke atas Nabi SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengisra' dan mi'rajkan Nabi SAW, di mana peristiwa itu berlaku pada satu malam yang begitu agung. Peristiwa itu berlaku ke atas Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di mana Allah Taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriya min ayatihi. Jadi Allah SWT berfirman bahawasanya Maha suci Allah, Subhanalladzi, Maha suci Allah yang telah asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Ta'ala telah mengisrakan Rasulullah SAW hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, di mana Masjidil Aqsa itu telah Allah Ta'ala berkahi kelilinginya. Linuriyahu min ayatina, untuk Allah Ta'ala tunjukkan sebahagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita lihat bahawasanya berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apa yang dimaksudkan dengan Isra' dan apa yang dimaksudkan dengan Mi'raj? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apabila kita katakan Isra' itu adalah Allah Ta'ala menggerakkan, menjalankan nabinya tadi di waktu malam daripada Masjidil Haram. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj itu berlaku daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Ta'ala mi'rajkan Nabi SAW daripada Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi peristiwa yang masyhur yang telah kita maklumi dan telah pun kita mengetahuinya. Jadi di sini kita tidak ingin kupaskan tentang apa yang berlaku pada malam tersebut. Kita tidak ingin bincangkan perkara tersebut, tetapi kita ingin mengambil sedikit daripada pengajaran daripada peristiwa yang berlaku ke atas Nabi SAW. Pertama sekali, apabila kita katakan berlakunya perjalanan malam tersebut, berlaku Isra' dan Mi'raj, adakah ianya berlaku terhadap Nabi SAW dengan jasad dan roh baginda SAW atau hanya dalam mimpi? Jadi perkara ini dikupaskan oleh ulama. Kalau ianya dalam mimpi, nescaya ianya bukan suatu mukjizat. Kerana ramai di antara kita bermimpi. Mimpi, semua orang boleh bermimpi dengan berbagai-bagai mimpi. Ada yang mimpi yang menakjubkan, ada yang mimpi yang menyeramkan, ada yang mimpi perkara-perkara yang tak masuk di akal. Jadi kalau masalah mimpi itu mungkin berlaku kepada setiap manusia. Akan tetapi ini adalah satu peristiwa yang dikatakan sebagai salah satu mukjizat Nabi SAW. Kalau ianya mukjizat, ianya berlaku di luar pemikiran manusia. Ianya hanya berlaku ke atas para nabi, para rasul, dan tidak akan berlaku ke atas manusia-manusia biasa. Jadi atas dasar demikian, ianya menunjukkan tidak mustahil ianya berlaku dengan jasad dan roh baginda sallallahu alaihi wasallam.
Apabila kita katakan tentang berlakunya malam Isra' dan Mi'raj, bilakah berlakunya malam Isra' dan Mi'raj? Kita katakan, seringkali kita, apa yang masyhur lah ya, berlakunya malam Isra' dan Mi'raj adalah pada 27 Rejab. Ya, 27 Rejab tu bila? Hari inilah. Semalam malam 27 Rejab. Lepas Rejab kita akan masuk Sya'ban. Lepas Sya'ban kita akan masuk Ramadan. Dengan kita bincangkan tentang Isra' dan Mi'raj ini, tanpa kita sedari, maka kita berada di ambang bulan Ramadan. Lebih kurang sebulan sahaja lagi kita akan memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Cuma perbincangan kita adalah bila sebenarnya berlaku malam Isra' dan Mi'raj. Seperti mana kita katakan, seringkali kita mengetahui yang masyhurnya berlaku itu pada 27 Rejab. Namun, untuk pengetahuan kita, masalah tarikh bila berlaku Isra' dan Mi'raj ini ada khilaf di antara para ulama. Jadi para ulama pun ada khilaf tentang bila sebenarnya berlaku Isra' dan Mi'raj. Antara lain, di sana ada beberapa pendapat. Antara pendapat-pendapat para ulama yang cuba mencari bila tarikh berlaku Isra' dan Mi'raj, antara lain adalah, ada yang mengatakan berlaku Isra' dan Mi'raj adalah pada tahun pertama Nabi SAW diutus menjadi Nabi. Pada tahun pertama, baginda SAW diutus menjadi Rasulullah SAW, diutus menjadi seorang Nabi. Yakni itu antara pendapat Imam Tabari. Antara lain pula, ada yang mengatakan berlaku Isra' dan Mi'raj itu adalah pada tahun kelima. Jadi ada yang mengatakan tahun pertama, ada yang katakan tahun kelima. Dan itu adalah antara pendapat Imam Nawawi rahimahullah dan juga Imam Qurtubi. Ini antara lain ya. Dan ada pula mengatakan berlaku pada tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Rasulullah SAW diutus menjadi seorang Nabi. 27 Rejab. Ini antara tarikh-tarikh yang diperkatakan oleh ulama. Namun 27 Rejab itu juga dipertikaikan. Sebahagian ulama tidak bersetuju tentang 27 Rejab. Tentang mengatakan tahun pertama Nabi SAW diutus menjadi seorang Rasul, atau tahun kelima atau tahun ke-10 itu dipertikaikan. Kerana ada yang mengatakan Rasulullah SAW menjadi seorang di Isra' dan di Mi'rajkan selepas kewafatan isteri baginda SAW, Khadijah. Jadi atas dasar demikian berlaku pertikaian ulama tentang bila berlaku tarikh tersebut. Cuma kita mengetahui berlakunya malam Isra' dan Mi'raj adalah antara lain kita mengetahui ianya berlaku pada tahun kesedihan. Amul Hazan. Kenapa tahun itu dikatakan tahun kesedihan? Kerana pada tahun itu beberapa orang-orang tiang belakang Nabi SAW, orang-orang yang sangat rapat, orang-orang yang membantu perjuangan Nabi SAW meninggal dunia. Antara lain Abu Talib, paman Nabi SAW, meninggal dunia pada tahun itu. Antara lain Khadijah, yakni isteri baginda SAW, meninggal dunia, wafat pada tahun tersebut. Apabila antara dua orang yang begitu kuat yang mempengaruhi dakwah Nabi SAW meninggal dunia dan baginda SAW boleh dikatakan agak sedih, maka berlakulah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala mengadakan suatu peristiwa yang begitu agung dan ianya menjadi satu sejarah. Baik, kembali kepada tahun tadi dan tarikh bila. Seperti yang saya katakan, bahkan 27 Rejab juga dipertikaikan. Ada sebagian ulama mengatakan berlaku Isra' dan Mi'raj kemungkinan berlaku pada bulan Ramadan. Ya, jadi ada mengatakan berlaku pada bulan Ramadan 16 bulan sebelum Hijriah. Sebelum hijrahnya Nabi SAW. Ada yang mengatakan berlaku pada bulan Muharram 2 bulan sebelum hijrah. Dan ada juga yang mengatakan berlaku pada bulan Rabiul Awal. Jadi berlaku pada bulan Rabiul Awal sebelum hijrah. Jadi ini contoh. Bahkan ini menunjukkan mengenai tarikh
27 Rejab itu sendiri dipertikaikan oleh ulama. Jadi tak ada kesepakatan. Walaupun masyhurnya kita menyambutnya 27 Rejab. Sebab tu ada yang bertanya, Ustaz, 27 Rejab hari ini Isra' dan Mi'raj, adakah kita disunatkan berpuasa? Antara hari-hari yang disunatkan berpuasa tidak termasuk hari Isra' dan Mi'raj atau malam Isra' dan Mi'raj, hari berikutnya. Kita mengetahui perkara-perkara hari-hari yang disunatkan kita berpuasa. Contohnya apa? Hari Ashura, 10 Muharram. Antara lain, Isnin Khamis. Antara lain, hari Arafah. Ini semua perkara-perkara tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Antara lain memang kita digalakkan juga memperbanyakkan ibadah pada 10 hari bulan Zulhijjah. Digalakkan memperbanyakkan ibadah dan kita ada di antara ulama menggalakkan kita berpuasa daripada 1 sampai 9 Zulhijjah. Akan tetapi malam Isra' dan Mi'raj kita tak ataupun hari Isra' dan Mi'raj itu kita tak disunatkan berpuasa. Kerana apa? Kerana tarikh bila berlaku Isra' dan Mi'raj itu sendiri dipertikaikan oleh ulama. Walaupun masyhurnya 27 Rejab, tetapi ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal dan sebagainya. Baik, itu perbincangan supaya kita mengetahui bahawasanya tarikh tersebut juga dipertikaikan. Tapi tak mengapa. Kita letak tepi perbincangan tersebut. Apa yang ingin kita lihat adalah perkara-perkara yang boleh kita renungkan. Antara pengajaran Isra' dan Mi'raj, dan seperti mana kita mengetahui berlaku Isra' dan Mi'raj itu pada tahun kesedihan. Kenapakah ianya dikatakan tahun kesedihan? Seperti mana kita sebutkan, pada tahun itu isteri baginda SAW wafat. Pada tahun tersebut paman Nabi SAW meninggal dunia. Paman Nabi, pakciknya Nabi SAW, yakni Abu Talib, meninggal dunia. Adakah beliau meninggal dunia dalam keadaan Islam? Ramai ulama mengatakan beliau meninggal dunia bukan dalam keadaan Islam, tidak beriman kepada Nabi SAW. Itu lagi yang membuat Nabi SAW sedih. Sedihnya bukan hanya setakat tulang belakang baginda SAW telah pergi, tetapi sedihnya baginda SAW, orang yang Rasulullah SAW harap sangat untuk beriman. Kerana pakcik Nabi, paman Nabi SAW bukan orang sebarangan. Beliau itu orang ternama. Orang ternama dalam masyarakat. Sehingga pada ketika dakwah Nabi SAW pada permulaan, kufar Quraisy tidak suka dengan dakwah Nabi. Kufar Quraisy ingin menghentikan dakwah Nabi SAW. Akan tetapi dengan adanya paman Nabi SAW, kufar Quraisy merasa segan. Jadi kasih muka sedikit dengan Muhammad yang mereka sebutkan ini, semata-mata kerana pakciknya seorang yang ternama di dalam masyarakat yang disegani. Jadi pakciknya tadi menggunakan, maksudnya influentialnya tadi untuk membiarkan anak saudaranya meneruskan dakwah. Apabila kufar Quraisy tidak senang dengan dakwah Nabi SAW, mereka mendekati Abu Talib supaya nasihatkanlah anak saudaramu supaya hentikan dakwah. Nasihatkanlah anak saudaramu supaya jangan buat kekecohanlah dalam masyarakat. Jangan memecah belahkan masyarakat. Masyarakat yang selama ini bersatu, tiba-tiba ada pula golongan yang ingin jadi baik. Ada golongan yang terus dengan kekhurafatan. Masyarakat yang selama ini menyembah berhala dikelilingi Kaabah, semua menyembah berhala-berhala tersebut, kini ada pula seseorang yang mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah. Allah itu satu. Jadi berlaku ibarat mereka lihat inverted commas kekecohan. Tidak ada kesamaan, tidak ada kebersamaan di dalam majlis-majlis yang selama ini mereka telah lakukan. Jadi ini keadaan yang berlaku pada ketika itu. Jadi mereka nasihatkan Abu Talib, nasihatkanlah anak saudaramu mengenai supaya hentikan dakwah. Abu Talib usahakan, cakap-cakaplah dengan Nabi SAW. Tetapi Nabi berkeras kerana ini adalah amanah.
amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui masyhur kisah seringkali yang kita sebutkan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan, beritahu anak saudaramu apa yang dia nak. Kalau dia nak seorang wanita yang cantik, kita kahwinkan dia dengan perempuan yang cantik. Dia nak kekayaan, kita kasih kekayaan. Dia nak pangkat, kita kasih pangkat. Apa yang Nabi sebutkan? Yang masyhur, Nabi tak terima. Kalaulah matahari dibawa turun diletak tangan kananku, bulan dibawa turun letak tangan kiriku, Nabi SAW tetap tidak akan meninggalkan, tidak akan hentikan dakwah tersebut. Jangan offer pangkat, jangankan pangkat, jangankan harta, jangankan perempuan cantik, semua Nabi tolak. Bulan, matahari dan bulan kalau dibawa turun, diletakkan kedua tangan Nabi, tetap Nabi tidak akan menerima ajakan tadi. Ini contoh satu mesej yang begitu penting yang kita dapat mengambil pengajaran. Tanpa kita sedari, itu adalah motivasi yang Rasulullah SAW nak tunjukkan kepada umat-umatnya yang kemudian kelak. Kerana hari ini kita lihat betapa ramai orang, betapa ramai para pemimpin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kerana pangkat, kerana harta, kerana kekayaan, kerana kedudukan, kadangkala sanggup mengorbankan agama itu sendiri. Sanggup mereka membiarkan orang-orang di bawah mereka, tanggungjawab mereka itu kadangkala menderita ataupun tertindas, ataupun Islam itu ibarat sebagai dipijak-pijak. Terpaksa mereka berdiam, bahkan kadangkala ada di antara mereka terpaksa bersama-sama dengan para pemimpin yang zalim semata-mata dijanjikan pangkat, harta dan sebagainya. Maka kalau kita hari ini tidak menjadi pemimpin, kita bersyukur kepada Allah kerana sebahagian perkara kita tidak disoal. Tetapi hari ini kalau kita menerajui kepimpinan, tak kiralah kepimpinan di peringkat mana sekalipun, sama ada di peringkat persatuan ke, pertubuhan ke, negara ke, kebajikan ke, mana-mana persatuan lah. Kalau kita menjadi pemimpin, kita bakal disoal di hari akhirat kelak tentang kepimpinan yang telah kita diamanahkan. Baik, kembali pada perbincangan kita. Jadi Rasulullah SAW dengan adanya selepas bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan adanya Abu Talib, kufar Quraisy tidak dapat membuat apa-apa kerana mereka segan kepada Abu Talib. Tetapi pada tahun tersebut, orang yang memberi sokongan kepada Nabi SAW meninggal dunia. Walaupun dia tidak beriman, tetapi dia tetap membantu Nabi SAW. Dan Rasulullah berusaha untuk beliau ini beriman. Akan tetapi qaddarallahu masya', beliau meninggal dunia dalam keadaan belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat mengatakan, bahkan kalau boleh Abu Talib nak beriman, akan tetapi kadang-kala apabila Nabi SAW dah dakwah kepada beliau untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kemudian dia tengok kepada para pembesar kufar Quraisy, kawan-kawannya lah istilahnya. Jadi dia tak tergamak nak mengecewakan atau tidak tergamak untuk meninggalkan apa yang mereka telah percayai sepanjang hayat mereka selama ini. Jadi ini juga contoh para jemaah bahawasanya kadang-kala yang benar, ingatlah, yang benar itu benar walaupun begitu banyak manusia tidak mempercayainya atau tidak mengamalkannya. Al-haq huwal haq. Yang benar tetap benar. Dan batil tetap kebatilan. Walaupun masyarakat melakukannya. Ini contoh. Dan dengan demikian Rasulullah SAW tidak dapat berdakwah tidak dapat mengislamkan Abu Talib. Pengajaran di sini. Nabi SAW seorang Rasul. Pakciknya sendiri tidak beriman.
Kalaulah Nabi SAW boleh memberi taufik dan hidayah, nescaya Nabi dah beri taufik dan hidayah kepada pakciknya tadi. Akan tetapi taufik dan hidayah milik siapa? Milik Allah. Dalam kita nak mengajak sesiapa kepada Islam, sesiapa jualah, dalam kita berusaha, tetap kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi beliau orang tersebut taufik dan hidayah. Kerana Allah Ta'ala kalau tidak beri taufik dan hidayah kepada seseorang, kita tidak akan dapat mengislamkannya. Dan juga bukan bererti seseorang itu yang dia berdakwah, orang tidak terima dakwanya tadi, dia tidak pandai dakwah. Pandai dakwah, tak pandai dakwah bukan dengan bilangan ramai orang pengikut. Bukan. Tetapi berdakwah itu perlu kita mengajak orang dengan hak, dengan kebenaran. Ini kebenaran. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ini kebenaran. Orang tak nak terima. Apa boleh buat? Tetapi kalaulah Nabi compromise, seperti mana para kufar Quraisy offer Nabi. Apa kata? 1 tahun kau sembah Tuhan aku, 1 tahun aku sembah Tuhan kau. Bagus tak? Kufar Quraisy dah tak dapat hentikan dakwah Nabi. Mereka offer, 1 tahun kau sembah Tuhan aku, 1 tahun aku sembah Tuhan kau. Kalau Nabi terima offer tersebut, nescaya satu Mekah beriman. Dakwah Nabi diterima. Betul kan? Akan tetapi, apabila mereka offer tersebut, Allah Ta'ala turunkan surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Jadi ini menunjukkan dalam kita mengajak manusia kepada kebaikan, kepada Islam, tak boleh hanya gunakan akal fikiran kita. Tak boleh hanya gunakan nak fikir macam mana nak ajak orang ramai kepada Islam. Nak ajak orang ramai kepada Islam, kita compromise sini, kita compromise itu, ramai orang masuk, ramai orang join kita. Tetapi adakah itu yang diajarkan dalam Islam? Jadi menunjukkan di sini Rasulullah SAW tidak juga menggunakan metodologi sedemikian. Jadi ini ada pengajaran untuk kita. Kita nak masyarakat, kita buat satu majlis lah. Masjid buat satu majlis. Buat majlis halal haram syurga neraka, tak ada orang nak datang. Apa kata kita buat majlis, kita buat joget-joget sikit, kita buat nyanyi-nyanyian sedikit. Ramai tak orang datang? Ramai datang. Innamal a'malu binniyat. Matlamatnya apa? Matlamatnya kalau nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, begini jalannya. Kalau matlamatnya nak ramai, begitu jalannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak lihat kepada bilangan jumlah yang ramai. Para nabi yang sudah-sudah ini, ada di antara mereka di hari akhirat kelak akan datang dengan membawa pengikut 2 orang, 3 orang. Ada sebagian nabi yang datang seorang. Kerana masyarakat tidak membawa, tidak menerima dakwanya. Nabi Nuh alaihi salam ketika nak mengajak, nak memperingatkan umatnya tentang banjir besar dan melarang umatnya daripada menyembah berhala, tetap membawa mesej yang satu, yakni tiada Tuhan melainkan Allah. Siapa yang nak terima, terima. Tak nak terima, itu bukan di tangan kita, maksudnya. Jadi sini menunjukkan pengajaran, beberapa pengajaran. Baiklah. Jadi Abu Talib meninggal dunia pada tahun tersebut. Isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, yang menjadi tulang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika tersebut. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, baginda pulang ke rumah, Khadijah lah yang menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ingatkan, engkau bukan seorang yang memutuskan tali persaudaraan. Engkau bukan orang yang membuat kezaliman. Inilah dia seorang isteri yang mempercayai suaminya sendiri, yang mengenali suaminya sendiri, yang melakukan apa jua
untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah isteri baginda pun meninggal dunia pada tahun Amul Hazan. Tahun yang dikatakan tahun kesedihan. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apabila kita katakan berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, peristiwa tersebut kita mengetahui Rasulullah SAW diisra'kan daripada Mekah, dari Mekah pergi ke Baitul Maqdis. Terus diisra'kan, kemudian dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Kita mengetahui mesej antara lain Rasulullah SAW menerima wahyu tentang mendirikan solat. Solat yang asalnya 50 waktu telah dipendekkan menjadilah dia 5 waktu. Ada yang mengatakan, ada pendapat katakan, kenapa Nabi SAW apabila mendapat wahyu ataupun mendapat perintah mendirikan solat 50 waktu, kenapa Nabi tidak sami'na wa ata'na terus melaksanakannya? Kenapa Nabi SAW apabila bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, apabila Nabi Musa mengatakan umatmu tidak akan dapat mampu melakukannya, pergi minta kurang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW minta kurang daripada Allah Taala, daripada 50 waktu akhirnya menjadi 5 waktu. Kenapa? Ada yang mempertikaikan, ada sebahagian orang mempertikaikan. Kenapa Nabi SAW tidak mahu menjadi seperti mana anak Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak menjadi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang apabila disuruh menyembelih anaknya, baginda terus mentaati perintah Allah. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Apabila disuruh menyembelih anaknya, mereka lakukan. Mereka ingin lakukan tanpa alasan. Sedangkan Rasulullah SAW minta kurang daripada 50 hingga 5 waktu. Kenapa? Di sini kita kena lihat. Perkara yang berlaku itu adalah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kisah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan, Allah Ta'ala nak ciptakan manusia hidup di atas permukaan bumi. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Allah Ta'ala tidak ciptakan Nabi Adam terus berada di atas permukaan bumi? Kan senang. Kenapa Allah Ta'ala letak Nabi Adam dalam syurga, kemudian Nabi Adam kesepian, kemudian ciptakan Hawa, kemudian Allah Ta'ala melarang Nabi Adam dan Siti Hawa daripada mendekati pohon tersebut, ada larangan. Lalu mereka berdua langgar perintah Allah, mendekati pohon itu. Kemudian mereka bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat mereka. Kenapa nak kena ada senario tu? Ciptakan Nabi Adam terus kat bawah, di atas permukaan bumi kan senang. Betul kan? Kenapa nak kena ada peristiwa itu, ada larangan, kemudian langgar larangan? Kerana di sana ada mesej. Allah Ta'ala nak ciptakan manusia hidup di atas permukaan bumi. Mesejnya adalah, antara lain hikmahnya, manusia ini walaupun hidup penuh dengan kesenangan dalam syurga sekalipun, dia akan tetap ingin nafsunya, nalurinya mendapatkan sesuatu yang dilarang. Perkara yang kita dilarang itu yang kita nak. Kita renungkan diri kita. Kita ada berbagai-bagai nikmat. Yang tak ada tu yang kita nak. Yang tak dapat tu yang kita nak. Ini contoh. Nafsu kita. Dan antara mesejnya, pengajarannya juga adalah manusia ini lemah. Apabila kita dilarang, kadang-kala perkara yang dilarang itu kita lakukan. Apabila kita lakukan, nescaya bertaubatlah. Dan kita akan dapati Allah Maha Penerima taubat. Jadi Nabi Adam AS apabila dilarang, Nabi Adam mendekati pohon itu, memang sengaja Allah Ta'ala takdirkan berlaku peristiwa itu. Kemudian Nabi Adam diajarkan oleh Allah Ta'ala supaya bertaubat. Lalu Nabi Adam bertaubat. Lalu Allah Ta'ala terima taubatnya. Pengajarannya, hidup di atas permukaan bumi, pasti kita akan membuat kesilapan.
Bagaimana kita jaga diri kita, kita tetap akan membuat kesalahan, akan terbuat maksiat, terlakukan dosa, namun bertaubatlah. Ini contoh. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, Allah Taala mewahyukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat untuk umat Nabi Muhammad. Bukankah terus kasih 5 senang? Allah Taala Maha mengetahui. Kenapa mesti nak kasih 50, terus turun menjadi 45, jadi 40, jadi turun sampai 5? Ada message. Manusia ini lemah. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah penghulu para anbiya. Penghulu berarti ketua para anbiya. Tetapi apabila mendapat nasihat daripada Nabi Musa alaihissalam, Nabi tetap menerima nasihat tersebut. Kerana mengenangkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana Nabi. Nabi nak laksanakan 50 waktu ke, dan memang Nabi tunaikan solat sampai bengkak-bengkak kaki. Tetapi kenangkan umat Nabi SAW di kemudian hari. Dan itu yang nasihat yang diberikan oleh Nabi Musa AS. Pengajarannya, betapa megah kita, betapa kita seorang ketua, atau kita ada kedudukan, atau kita ada pangkat. Kadang-kala pangkat dan kedudukan kita itu jangan sampai menjadikan kita seorang yang takabur, tidak mahu menerima pandangan dan nasihat seseorang yang di bawah, yang lebih berpengalaman. Ini contoh. Jadi Nabi Musa AS berpengalaman, dan Nabi Musa menasihati Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad SAW menerima pengajaran tersebut, dan akhirnya jadilah 5 waktu. Kita tahu. Dan Allah Maha mengetahui. Dan hakikatnya memang Allah Ta'ala nak wajibkan 5 waktu. Cuma cara pengajarannya, cara jalannya 50 waktu asalnya. Namun Allah Ta'ala juga nak tunjukkan bahawasanya amalan yang kita lakukan akan diperlipat kali gandakan. Setiap amalan yang kita lakukan, kita akan mendapat ganjaran, pahala yang berlipat kali ganda. Alhamdulillah. Teman-teman yang saya kasihi. Baik. Jadi itulah antara perkara yang boleh kita renungkan. Tanpa kita sedari, mesej di situ adalah Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada umatnya supaya merendah diri. Supaya apabila kita berkedudukan sekalipun tetap menerima pandangan dan apa yang boleh dikatakan oleh orang-orang yang lebih berpengalaman atau orang bawahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apabila kita katakan tentang pengajaran Isra' dan Mi'raj dan juga topik yang diberikan, yakni membincangkan mengenai motivasi yang Nabi SAW berikan. Baik. Rasulullah SAW adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Apakah perkara-perkara atau kata-kata motivasi daripada Nabi SAW yang lain yang boleh kita mengambil pengajaran? Baik. Nabi SAW di dalam hadis-hadis ada menjelaskan beberapa hadis-hadis yang boleh kita renungkan bersama. Sebagai contoh, antara hadis-hadis yang boleh dijadikan sebagai suatu motivasi untuk kita adalah dalam berbagai perkara. Antara lain, Nabi SAW menyebutkan hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baik, kita akan ambil beberapa hadis ya untuk tunjukkan bagaimana Rasulullah SAW memotivasikan sahabat-sahabat baginda. Hadis ini hadis yang penting. Kerana daripada hadis ini mempunyai pengajaran yang begitu banyak. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu adalah dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu mendapat ganjaran berdasarkan apa yang dia niatkan. Baik, daripada hadis ini teman-teman yang saya kasihi,
Kadang-kala dalam menjalani kehidupan, kita nak buat baik pada orang. Akan tetapi, kadang-kala orang berburuk sangka dengan kita. Betul kan? Kita nak tolong orang, tapi kadang-kala kita difitnah. Kita sedih. Jangan bersedih. Kerana walaupun orang lain tak mengetahui, tetapi Allah Maha mengetahui. Apa jua yang kita buat, kita niatkan kerana Allah. Orang tak ucapkan terima kasih, tak mengapa. Kita buat bukan kerana terima kasih orang, aku buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan sebagai satu kebiasaan. Apa juga kita nak buat. Kita nak tolong orang ke, nak beri makan kepada orang ke, nak beri orang itu bantuan ke, nak bantu anak dia ke, nak bantu nak nasihatkan dia ke, kita buat, sebelum kita buat perkara itu, kita ingatkan diri kita, aku buat ni kerana Allah, semata-mata kerana Allah, untuk mencari keredaan Allah. Mencari keredaan Allah. Full stop. Lepas kita buat, kalau dia tak ucapkan terima kasih, tak apa. Aku buat bukan kerana nak engkau punya terima kasih. Tapi aku buat kerana keredaan Allah, dan aku dah buat, dah dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Yang penting niat kita ikhlaskan. Kita niatkan, ikhlaskan niat kita semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk pujian orang, bukan untuk ini dan bukan untuk itu. Alhamdulillah. Kita bersedekah, kita menderma, orang tak puji, tak mengapa. Kita dah dah tolong orang, lepas tu besok lusa dia bukan nak balas bantuan kita. Lain kali aku nak minta tolong dia pun, dia berat nak tolong kita. Tak mengapa, kita buat bukan kerana nak balasan. Bahkan kita dah tolong orang, lain kali kau dapat, jangan minta tolong dengan dia pun tak apa. Pasal jangan sampai buat orang itu terhutang budi. Ini contoh. Jadi walaupun hadis-hadis Nabi SAW antara lain ianya ringkas, akan tetapi ianya sesuatu kekuatan yang Allah Ta'ala berikan melalui motivasi yang Nabi SAW sebutkan. Antara lain, kalau kita renungkan, mempunyai antara mesej yang sama juga, Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maksudnya, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum. Dan Allah Ta'ala juga tidak melihat akan bentuk tubuh-tubuh kalian dan juga bentuk rupa cantik atau tak cantik. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Ta'ala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Hadis ini Nabi memberi motivasi kepada kita kerana mungkin ada di antara kita merasakan kita tak cantik. Ada di antara kita menyangkakan aku ni gelap lah, tak macam yang putih. Aku ni mata sepet lah, tak orang tu mata dia Masya Allah. Mata apa? Bukan terbeliak lah, terbeliak tak cantik. Mata bulat, Masya Allah. Aku ini hidung peset, tak macam orang tu hidung mancung. Aku ni tak ada lesung pipit, orang tu lesung pipit. Orang tu cantik, aku ni tak cantik. Orang tu slim-melim, aku ni gemuk. Jangan bimbang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Ketahuilah Allah Ta'ala tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian. Wala ila suwarikum. Tidak lihat kepada jasad-jasad dan tubuh-tubuh kalian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Ta'ala melihat akan hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Allah Ta'ala juga tidak lihat kepada pangkat. Pangkat yang kita ada tidak menjamin kita syurga. Mungkin seorang itu
bergaji besar, manager, kalau dibandingkan dengan orang kebiasaan. Orang kebiasaan yang mungkin masuk syurga dahulu. Jadi di sini Nabi memberi motivasi, kekuatan, sehingga bukan hanya demikian. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan, apa Nabi katakan? La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tiada, maaf kata ya, tiada kebaikan, keutamaan orang Arab ke atas orang bukan Arab illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Jadi jangan kita bimbang tentang hidung peset ke, tubuh badan gelap ke, gemuk ke, sehingga orang Arab dengan orang bukan Arab pun tak ada kelebihan kecuali dengan ketakwaan. Maka dengan demikian Rasulullah SAW terhadap Bilal orang boleh dikatakan seorang kulit hitam. Dia bukan kulit hitam macam orang Melayu kulit hitam manis. Kulit hitam belegam, maaf kata. Betul hitam belegam, maaf kata. Tetapi itulah dia orang yang Nabi SAW muliakan menjadi tukang muazzin. Subhanallah. Jadi apabila kita nak laungkan azan sekalipun, kalau di antara kita mungkin katakan, Ustaz, saya ni suara garau lah Ustaz. Saya ni tak pandai mendayu-dayu. Jangan bimbang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah Ta'ala tidak melihat kepada jasad-jasad, tubuh badan kalian. Begitu juga tidak lihat kepada bentuk rupa kalian. Yang penting, ikhlas. Betapa ramai orang yang melaungkan azan dengan mendayu-dayu, sedap, semua orang puji. Tapi dalam hatinya, wah, aku punya azan sedap. Aku kalau laungkan azan, orang mesti khayal. Orang mesti boleh titiskan air mata. Wah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan betapa ramai para imam, kadang-kala menjadi imam, ketika menjadi imam, bacaannya, aku dapat baca macam Imam Sudais. Aku dapat baca macam Imam Syari Rashid. Masya Allah. Aku kalau imam, orang mesti ramai rebut. Orang mesti khusyuk. Hebat aku. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bimbang-bimbang itulah bisikan, cocokkan iblis. Yang merasakan dirinya, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Jadi kita kena hati-hati. Sebab itu Nabi SAW dengan hadis yang ringkas memberi motivasi kepada setiap umat manusia, daripada kalangan bangsa bagaimana sekalipun, masyarakat macam mana sekalipun, ketahuilah kedudukan kita tinggi dan mulia. Dan Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menjadikan kalian Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku telah menjadikan kalian lelaki dan wanita dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Ayat-ayat sedemikian, hadis-hadis sedemikian cukup memberi motivasi kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Antara hadis-hadis yang lain yang boleh kita renungkan, yang menjadi motivasi juga yang Rasulullah SAW sebutkan. Dalam hadis yang lain, Nabi katakan, Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan atau barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka seolah-olah dia melakukannya. Jadi dalam hadis yang lain pula Rasulullah menyebutkan man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan untuk saudaranya untuk berperang, nescaya hakikatnya dia telah berperang. Maksudnya apa? Pada ketika itu, ada sebahagian sahabat mampu pergi berjihad fi sabilillah. Ada sebahagian sahabat atas sebab-sebab tertentu tak dapat pergi berjihad,
tetapi mereka menyiapkan bala tentera untuk sahabat yang lain. Man jahaza ghazian, dia siapkan kuda. Kau gunakan kuda aku. Kau gunakan baju besi aku. Kau gunakan pedang aku. Pergi berjihad. Rasulullah mengatakan, man jahaza ghazian, barang siapa mempersiapkan persiapan untuk temannya berjihad, faqad ghaza, nescaya dia telah berjihad. Jadi kadang-kala untuk kita ni kadang-kala tak mampu untuk nak hafal Quran, tak mampu nak imamkan, nak jadi imam kat masjid pun kadang-kala tak berkemampuan. Kalau nak ada seorang anak yang sampai melanjutkan pelajaran pun tak mampu, apa yang boleh kita buat? Berdasarkan hadis Nabi SAW yang telah memberi kita motivasi tadi, contohlah, kalau kat luar negara ada seorang itu nak menuntut ilmu, tak berkemampuan, ataupun ada seseorang yang nak hafal Quran, tak berkemampuan, rebut peluang tersebut. Apa kita boleh buat? Contoh, okey, engkau nak lanjutkan pelajaran, tak berkemampuan. Aku ni ada kemampuan sedikit. Apa kata engkau lanjutkan pelajaran, duit yuran sekolah aku bayar. Satu lagi kata mungkin duit pakaian, uniform, nak kena beli buku-buku, saya tanggung. Atau mungkin ada satu tempat persatuan ataupun madrasah atau tahfizul Quran. Kita tahu kat situ tahfizul Quran, awak punya Quran awak nak belajar, saya beli, saya sponsor. Di zaman Nabi SAW, Nabi katakan, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang sediakan alat-alat untuk berperang, hakikatnya dia telah pergi berperang. Kita tak ada jihad hari ini. Kalau kita katakan pada konteks kita di Singapura ni, katakan. Tetapi ada banyak peluang untuk kita dapat pahala jihad. Para pelajar yang menuntut ilmu. Kita rebut. Contoh, kalau kita tahu ada tempat, satu madrasah tu nak buat tahfizul Quran ataupun nak buat pengajian Quran, awak punya kitab Iqra berapa yang perlukan? Beli, sponsor. Siapa yang belajar daripada kitab yang kita sponsor, kita dapat pahala. Subhanallah. Kita ada madrasah Al-Junaid, madrasah Arabia, madrasah Ma'arif, madrasah apa lagi? Irsyad, madrasah Wak Tanjung. Lagi satu? Al-Sagof. Contoh, kat sana madrasah-madrasah tersebut ada para pelajar yang mungkin tak berkemampuan. Bulan Disember bertemu dengan prinsipal, ada tak sesiapa yang tak berkemampuan? Saya nak sponsor buku sekolahnya, saya nak sponsor pakaian sekolahnya. Berapalah buku sekolah, pakaian sekolah? Contoh, $100 ke $200 mungkin cukup. $100, $200 kalau kita pergi makan seafood, habis. Betul. Tetapi inilah saham-saham yang kita dapat. Dan Rasulullah SAW melalui motivasi yang beliau katakan, ringkas, man ghaza ghazian faqad ghaza, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang sediakan bala tentera, nescaya dia telah berperang hakikatnya. Ini contoh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, memenangkan masa, saya nak kongsi satu hadis. Hadis antara lain, Rasulullah SAW menyebutkan, Al-Muslimu akhul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara kepada seorang Islam yang lain. La yadlimuhu wala yuslimuhu. Dia tidak boleh menzalimi saudaranya tadi. Dan juga tidak boleh menyerahkan saudaranya tadi kepada musuh. Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu saudaranya ketika dia memerlukan, nescaya Allah Ta'ala akan membantunya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberi jalan keluar kepada saudaranya, maka nescaya Allah Ta'ala akan beri jalan keluar kepadanya
di hari kiamat kelak. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa menutup cela seorang muslim, nescaya Allah Ta'ala akan menutup celanya di hari akhirat. Baik. Di sini ada beberapa pengajaran. Motivasi yang Rasulullah SAW berikan secara ringkas. Bahawasanya, orang Islam dengan orang Islam yang lain adalah bersaudara. Ingat. Dan orang Islam ni tak kira di mana jua mereka berada. Selagi mana dia mengucapkan kalimah La ilaha illallah, you are my brother. Dalam diri kita ada tak perasaan demikian? Kalau ada, alhamdulillah. Tak kira mana sekalipun. Warga negara Papua New Guinea ke, warga negara Kemposia ke, warga negara Ethiopia ke, warga negara mana sekalipun, dia ucapkan La ilaha illallah, you are my brother. Dan dia tidak boleh menzalimi saudaranya dan tidak boleh menyerahkan saudaranya kepada musuh. Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang saudaranya tadi sedang mengharapkan bantuannya, ada hajat, ketahuilah pada ketika itu, kalau dia bantu, Allah Ta'ala akan bantu dia. Kita kadang-kala, kita ada hajat, berbagai hajat kita nak buat. Kita nak sesuatu, tapi tak dapat, tak berlaku, tak dapat tercapai. Kita usaha tak dapat tercapai. Apa kata Nabi ajarkan melalui hadis ini, kita ubah sedikit cara kita, metodologi kita. Daripada hanya setakat usaha, apa kata kita bantu orang? Kita bantu orang, Allah Ta'ala akan bantu kita. Tapi kadang-kadang kita tak nak bantu orang. Kita hanya usaha diri kita saja. Mungkin ini antara penyebab apa yang kita usahakan belum tercapai. Wa man farraja an muslimin kurbatan, dan barang siapa menghapuskan sesuatu masalah daripada saudaranya, Allah Ta'ala akan membantu dia menghapuskan masalah yang bakal dihadapi di hari kiamat kelak. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup cela. Kita tahu ya, di hari kiamat, di hari akhirat kelak, kita akan dapat buku amalan kita. Kita akan dapat buku amalan kita. Dan segala-galanya akan tertera. Semua orang akan lihat amalan-amalan kita. Semua orang akan mengetahui keburukan kita. Cela kita. Ada satu cara untuk kita dapat menutup cela kita. Orang tak tahu. Di hari akhirat kelak, cela kita tertutup. Bagaimana? Tutup cela orang di dunia. Tutup keburukan orang di dunia. Tutup cela orang di dunia. Tutup aib orang di dunia. Nescaya Allah Ta'ala akan tutup aib kita di hari akhirat kelak. Perkara yang tak perlu kita dedahkan, tak perlu kita hebohkan, tak perlu kita nak tonjolkan keburukan orang ni, keburukan orang tersebut, aib dia. Kalau kita jadi dia, kita nak orang tahu aib kita, tak nak. Kita harap orang tutuplah. Kalau kita nak demikian, tutup aib orang. Tanpa sebab tak perlu dedahkan aib orang, tak perlu dedahkan cela orang. Nescaya Allah Ta'ala akan menutup cela kita di hari akhirat kelak. Jadi Rasulullah mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup cela seorang muslim, nescaya Allah Ta'ala akan menutup celanya di hari kiamat kelak. Jadi, ini antara message-message. Hadis-hadis yang ringkas yang menjadi motivasi kepada kita. Yang Rasulullah SAW berikan sebagai panduan menjalani kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa perkara yang lain yang boleh kita kupaskan, tetapi memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita. Dan seperti mana yang pihak masjid sebutkan juga, kita bukan nak bincangkan mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj, kerana peristiwa itu seringkali berulang-ulang, namun kita ingin mengambil beberapa pengajaran dan juga motivasi-motivasi daripada hadis-hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab.
Baiklah teman-teman yang saya kasihi, menggunakan masa sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.